20 tahun lalu, FAM memperkenalkan Liga Semi Pro buat pertama kali dan pada tahun itu Kuala Lumpur dan Kedah berentak buat kali ketiga dalam final Piala Malaysia. Rashid Hassan, Madzan Ma'aris, Razif Ismail antara yang menjadi tunjang The City Boys. Manakala hijau kuning dibintangi Ahmad Sobri Ismail, Nur Azam Ishak serta Radhi Makdin. Eksklusif untuk anda, kami bawakan perlawanan akhir Piala Malaysia 1989 yang dilangsungkan di Stadium Merdeka. Tradisi mereka kuning hijau. Tendangan percoba. Tembok keluar oleh Rashid. Peluang sekarang ini untuk Kedah bagaimana? Sayang sekali. Tendangan yang dilakukan oleh Lee Tian Hui saya rasa di situ. Radhi Makdin. Nur Azam berada di tengah. Lepas Nur Azam peluang. Nyaris lagi salah paham di Rashid. Dan bagaimana? Sekarang peluang untuk Nur Azam yang berada di situ. Tapi sayangnya tendangan Nur Azam terkena bola Razif Ismail. Bagaimana Dola Hashim? Kuala Lumpur. Razif naik ke atas. Sudah begitu ramai Kuala Lumpur pemain-pemainnya dalam gerak ini dan akhirnya tandukan dilakukan oleh Supadron Aziz. Gol pertama Kuala Lumpur minit yang ke-23 hasil dari gerak balas mereka. Nampaknya pertahanan Kedah sedikit leka. Nur Azam kepada Muhammad Ramli. Roti. Tendangan percuma diberikan oleh Rashid kepada pasukan Kedah. Rashid Hassan nampak gelisah di pintu gol. Hensik. Terkena palang. Inilah nombor yang selalu digunakan oleh Sundramoorthy 21 yang sekarang ini diberikan kepada Ravi Chandran kerana Sundramoorthy sangat sentimental dengan nombor 14. Supadron solo sekarang lepas dari Amchubeng ke tengah dan begitulah Saidin Osman. Minit ke-18 pada masa yang kedua. Sekali lagi K. Ravichandran yang tidak dapat mengawal pergerakan Supadron Aziz. Gol pertama untuk Saidin musim 89. Cantik dan Sundra masuk. Tandukan tipis yang dilakukan oleh Sundramoorthy. Tidak. Atau bagaimana Dola? Satu keadaan yang sungguh mengelirukan sama sekali. Mengelirukan Rashid Hassan. Hasil tandukan tipis yang dilakukan oleh Sundramoorthy kerana kemasukan Sundramoorthy telah membawa sedikit pertukaran kepada pasukan Kedah sendiri dalam usaha melancarkan serangan mereka. Hanya 1 minit selepas jaringan Saidin Osman. Wan Rashid telah pun menyiapkan whistle penamat. Dengan itu Kuala Lumpur sekali lagi muncul sebagai juara Piala Malaysia 1989 untuk kali ketiga berturut-turut. Sekian paparan sekilas Liga minggu ini. Sekiranya anda mempunyai pandangan. More than 20,000 Singapore supporters thronged the Merdeka Stadium, creating a mini Kallang roar and adding to the electrifying atmosphere of the occasion. All came on a mission to regain the Malaysia Cup. The coaches of the two teams engaged in friendly banter before the kickoff. Although there was a heavy drizzle before the kickoff, it soon stopped, raising the spirits of the Singapore team. Good header out. Rizwan finding Johnson with some open space. Quick throws down on him, was limped on high. A brilliant stop by Nizam Hassan Yusof and a brilliant save to match that all the way. Abdul Malik punching it out for the first corner of the game going to Kedah. And it's an early goal for Kedah from the corner kick. I think Lee Keen Hong has gone up. The Singapore players protest and I think they have the case there.
because one of their players was blocking Abdul Malik. If we can see from the replay again, one of their players was blocking Abdul Malik. They've been camping themselves in the Kedah half, Singapore, ever since they conceded that goal. That should make Shivaji a little happy. Will it be a Malik poke into Sundram again, or just a simple cross inside? It is a simple cross inside. Pandey is there. Sundram with a bicycle kick. Well, that'll be quite an occasion to get a goal like that. Pandey losing out that time to Tien Wee. There's Chong Kim, who's been orchestrating things in midfield, trying to get Tien Wee on the goal. Tien Wee beats Zhang Zhong well. A cross back, nobody marking. Abdul Malik with a stupendous save. That time from Farizwan Sheikh Hamid. Abbas tries to help out the defenders. Still, Kedah have possession. Tien Wee. Malik comes for this. Nakatian has got it. No. I think it's a free kick. Nakatian push the Singapore goalkeeper. Things looking bright for Singapore now. Free kick in another dangerous position. Abbasad will take this. Floats it inside. Ahmad Sobri is there. So is Fandi Ahmad. Singapore, as you expect from a team down by a goal to nil, piling on the pressure. Another free kick for them. They've wasted all their 13 free kicks so far. What can Alistair do with this one? It comes off the post. Nazri's there. So is Malik. Nothing happens yet, and Kedah clears. Zhang Zhonggo puts it back inside. Alistair couldn't get to that one. Pass inside, ready. Will be played in the minds of a lot of supporters again and again. Just with a precise touch to the outside of the field. Peter Nakatan will come up with a long throw method, which Rooney open shot at goal. 2-0 to Kedah. Radhi Maddin with the goal, which I'm sure will kill off any Singapore's hope of bringing the Malaysia Cup back after 13 years. Once again, it's that hoist inside the penalty box that created the ordeal, and sloppy defending from Zhang Zhong. His header out wasn't convincing at all. Well, the initial challenge there, nobody actually went for it. Picked up and Zhang Zhong just headed it straight down. And unfortunately nobody was picking Radhi Maddin up there. Couldn't believe his luck and just drills it into the corner of the goal. Stephen Tan, can Singapore snatch a consolation goal? Oh, that's a foul, definitely. A penalty. It might not be a penalty. Probably a free kick just outside the box, but the referee has given a penalty to Singapore. He scored a consolation for Singapore in 1990 when they lost to Kedah. They're losing now by 2-0, but can he get the consolation goal? Nothing is going Singapore's way. Well, while we're watching the replay, the final whistle has been blown. The Singapore players sink to their knees. They tried their utmost best. They gave magnificent second half performance, but they just couldn't pull the goal back. 18 shots at the Kedah goal, none of them gone in. Alistair Edwards, most frustrated of the lot, hit the post once, had a few shots saved by Ahmad Sobri, including that last minute penalty. And finally Kedah will get their second taste of Malaysia Cup success. Singapore will have to wait another year. We thought that the 13-year gap would be enough and the Lions would do it this time round, but they have to wait another season and have another goal. A lot of people have dubbed them the dream team, unfairly I should say. It is the best squad assembled in a long time. So Kedah's fighting spirit won them the Malaysia Cup for the second time in 3 years. For Singapore, the dream has been shattered. Di bagian tengah. Hirogorogan ke tengah, tapi terus kepada Azlan ataupun Nizam Jarum. Yusri, Khalid kepada Yusri. Peluang kali itu Yusri jalan. Khalid pula akan jadi lepas lebih terangkat. Yusri memberi ruang jalan untuk melepaskan tembakan tadi. Tapi kembali dikuasai oleh Kedah di Keranra. Di tengah
Marlon. Cantik kawalan Marlon melepasi Nanda Kumar. Cantik Khairul Muhammad. Masih ruang melepaskan tembakan. Khairul Muhammad. Gol. Dari Khairul Muhammad. Kita dapat lihat bagaimana Marlon menyadari kehadiran Khairul Muhammad. Saya dari tadi melihat di sini saya dapat lihat Khairul berlari daripada bawah menurun ke atas dan Marlon dengan begitu bijak melakukan satu lorongan yang begitu menarik dan kita dapat lihat juga satu skill yang cukup menarik dilakukan di sana oleh Khairul sebelum dia melakukan tendangan ke arah gol itu. Tapi di mana pertahanan Perak di sebelah Khairul? Aslan berada di tengah, akhirnya membuka ruang terbuka untuk Khairul dan di sinilah dia mengecewakan Aslan dan akhirnya mengecewakan keseluruhan pemain Perak dengan menggegar jaring di belakang Aslan. Aslan terlalu memberi tumpuan kepada Marlon. Di mana Marlon masuk ke dalam, bila cuba mengikut Marlon, sebenarnya beliau diperdayakan di sana. Dan bagaimana Khairul mengambil peluang itu dengan begitu baik. Tendangan yang cukup menarik. Cantik dari Khairul Muhammad. Azraiko yang membawa pasukan Piala Malaysia Kedah dan perlawanan akhir bertemu Perlis dan tewas 2004. Pada awalnya tadi kita lihat bagaimana pasukan Kedah lebih banyak melakukan serangan di sebelah kiri pasukan Perak, namun itu gol yang dihasilkan kiri dari bahagian kanan. Inilah di bola coba Ini sekali lagi Khairul. Nelson Hatta tapi terlalu ke tengah, gerak ke kos. Dapat kepada Asmawi ke belakang kepada Marlon. Satu pusingan. Dan gol kedua dicipta. Marlon Alexis mengukuhkan kedudukan Kedah. Hanya 1 minit setelah jaringan Khairul Muhammad. Jadi nampaknya dari psikologi Kedah di depan sekarang ini. Perhatikan di sini Asmawi. Marlon berjalan pasal cukup dan juga Aslan. Ditarik gol pada pertahanan itulah. Dia melakukan hak volley sambil turning yang cukup memiliki yang tinggi. Perhatikan di sini. Dari Marlon memperdayakan terus Nasril. Jadi Marlon berjaya melakukan jaringan gol yang ke-14 untuknya bagi Piala Malaysia dengan kesimpulan keseluruhan 39 gol. Azrai lompatan kali ini lebih meyakinkan saya rasa. Tinggal 10 menit. Sudah agak selesai tapi belum selamat. Mau dicari kepada Marlon, kosong di depannya. Tapi Abu membantu dari Marlon. Ini bermakna semestilah kejadian Kedah malam ini dengan 3-0 ini. Dan Marlon mengesahkan beliau sebagai pemain terbaik lawan Aduan. 40 gol telah dijaringkannya, termasuklah dalam Piala Malaysia ini. Itu adalah gol yang ke-15 dari Marlon Alexis. Gol yang kedua adalah pelana malam ini dan meletakkan Kedah 3-0 seperti 3 piala yang mungkin dalam genggaman mereka. Satu lagi sejarah yang telah dicipta oleh jurulatih kebangsaan, jurulatih tanah air kita di mana dulu Daulah Saleh berjaya membawa Selangor menjuarai 3 piala dan kini Azran. Tapi ada yang menyatakan kejadian Daulah Saleh kurang sedikit kerana dia menang antaranya Liga Premier sedangkan Azrai dengan Liga Super. Abu Manus Manazis terus pasukan dan Azraiko menemukan itu seperti tangkapan selamat memeluk jalan. Sepak bola dilakukan oleh pasukan merah kuning pada Asaruddin Putra ke atas Khairul Muhammad. Jaringan yang dilakukan oleh Marlon Alex James masih lagi melekat dalam ingatan saya. Betapa dia menunggu penyokong-penyokong hijau kuning sanggup datang jauh perjalanan mereka. Terlepas dari tangkapan Haimi Aliza, terkena tiang. Rasanya mudah untuk ditangkap tetapi terlepas bola licin. Apakah yang sepatutnya mengawal pergerakan tadi? Khairul Muhammad dipersalahkan.
pemain saja membuat benteng. Rendah kali ini dari Indra, terlepas dari tangkapan Helmi Aliza Elias. Menghadiahkan gol yang pertama perlawanan yang dijaringkan oleh Frank John Sieta. Kita lihat lagi sekali tangkapan dari Helmi muntah. Mudah untuk Frank Sieta menjaringkan gol pertama untuk final pada malam ini pada menit ke-19 separuh masa yang pertama. Kita terus mengasak Alex James, peluang untuk Alex James untuk menyamakan kedudukan, tetapi whistle dari pengadil. Sen pertahanan terakhir Selangor. Pemain yang pastinya cuba mempertahankan barisan tengah. Peluang Sofian berjaya menyamakan kedudukan. Putaran yang cantik dapat dilakukan. Tandukan mengelirukan dari Marlon Alex James. El Muhaimin. Menerusi jaringan hat-trick yang dilakukan oleh Fuentes. Cantik. Satu terupas kepada Marlon Alex James. Jawapannya, gol. Anda ingat Usain Bolt saja boleh melakukannya. Marlon Alex James juga mencium bootnya untuk menyamakan kedudukan. Penyokong-penyokong Kedah tidak sepatutnya masuk ke padang. Cukuplah untuk Marlon Alex James meraihkan kejayaan tersebut bersama dengan rakan-rakan sepasukan. Satu terupas cantik, gerak-geri yang dilakukan. Di manakah Cusilo? Peluang yang dapat dimiliki ini tidak disisiakan. Razrek dan disudahkan dengan cemerlang oleh Marlon Alex James. Dengan keyakinan. Karen Muhaimin pula masih lagi dalam kawasan permainan. Kaki kiri Nelson Saint Martin, follow up goal! Wow! Pemain-pemain import malam ini kesemuanya mahu memastikan bahawa mereka pulang dan juga meninggalkan kenangan cukup indah kepada penyokong-penyokong peminat-peminat bola sepak. Tak sampai seminit. Bagaimana beliau membantu dan juga mengawal sendiri masuk ke dalam kotak penalti. Lagi sekali kita lihat Fadli, gol yang ketiga. Kesilapan barisan pertahanan, kesilapan Azharuddin kerana tidak mengeluarkan bola dari kawasan bahaya dengan cepat. Saya rasa seolah-olah bahawa akibat daripada gol yang pertama tadi, semangat dan juga konsentrasi pemain-pemain Selangor hilang dan juga lenyap dalam sekejap mata. Ya, satu kesilapan daripada Razman, ya, pertahanan Selangor, di mana beliau Razman. Alex James tidak offside. Hantaran yang cukup bijak dilakukan oleh pemain muda tadi. Karen Muhaimin. Sayang sekali. Menghantar kepada rakannya, saya tidak pasti siapa tadi, dan terus melakukan hantaran jauh. Badrul Bakhtiar. Menghantar terus pada Alex James, namun Muhaimin agaknya terlalu confident. Pemain tempatan. Itu skill yang menarik dilakukan oleh Tiru Nelson. Kembali kepada Nelson Saint Martin. Peluang. Permainan berakhir. Ditamatkan oleh pengadil dari Perak, Rosli Syahrul, dengan 3-1. Secara ringkasnya, anda merumuskan separuh masa yang pertama ini. Sungguh baik bangkitan yang ditunjukkan oleh pasukan Kedah. Dasarkan kepada corak permainan yang dipamerkan, utamanya apa yang perlu dilakukan. Tapi dalam pada itu kita lihat terlebih dahulu Karen Muhaimin, Sofian memberanikan diri kepada pasukan Kedah. Dorongan yang baik. Mampukah gol yang keempat dapat dihasilkan? Terjatuh pula. Sayang sekali Khairil mempunyai peluang. Amin telah menjaringkan gol yang ketiga pada final Piala FA. Ternyata dengan sumbangan yang pertama tadi mengeluarkan bola dari kawasan bahaya. Safi Sali sudah yang sukar dapat menewaskan Helmi Aliza. Ada sebenarnya penyokong-penyokong pasukan Selangor di stadium ini. Kalau tadinya mereka senyap saja, Safi Sali dalam kedudukan yang sukar, satu tening yang baik, kerana dia dapat melepaskan rembatan ketika dia berpusing pada posisi yang sukar. Colokan yang dapat dilakukan sebentar tadi dari luar kotak penalti.
menewaskan Helmi Alizari. Ini adalah percubaan yang terakhir. Siapa tahu Seattle dengan sepakan percuma tamat. Piala Malaysia sekali lagi dengan kemenangan 3-1. 3 gol yang dapat dihasilkan di separuh masa yang pertama. Walaupun ketinggalan, tetapi hasrat dan juga impian untuk mencatat double treble itu direalisasikan menerusi jaringan. Kapan kesilapan, siapakah yang bakal muncul wira, siapakah yang akan menghasilkan gol kemenangan. Badrul Bakhtiar dan rakan-rakan sepasukannya, Tan Cheng Ho dan Gunalan, mungkin ada yang boleh sedia mengambil, ada yang tidak mahu mengambil dan sebagainya. Nizaruddin Yusof, debaran penalti final Piala Malaysia 2016. Ya, bagi saya bukan semua pemain suka mengambil sepakan penalti dalam keadaan suasana ataupun final sebegini. Tetapi dalam sepakan penalti nasib akan memainkan peranan yang penting. Jikalau sesebuah ataupun seseorang penjaga gol ataupun sesebuah pasukan mampu menepis ataupun menidakkan satu atau dua sepakan penalti, itu menandakan nasib pasukan itu berpihak kepada mereka. Nampaknya seorang pemain yang sudah jelas mempunyai personality yang kuat dalam kamp Selangor, Ugo Oka, akan mengambil sepakan pertama debaran penalti final Piala Malaysia 2016 pada malam ini. Masuk kencang, keyakinan yang boleh dikatakan memulakan akan menyuntik rakan-rakan sepasukan yang lain. Selangor 1-0. Ya, cukup mudah Uka membuat sepakan sebentar tadi dan ini memberi langkah kanan untuk pasukan Selangor. Dan sudah pun kelihatan begitu juga barangkali kepercayaan yang memang diletakkan oleh jurulatih pasukan Kedah. Tan Cheng Ho menyerahkan tugas sepakan penalti yang pertama untuk pasukan Kedah kepada Shane Smells, pemain yang pernah beraksi dalam Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, mewakili pasukan New Zealand, untuk cuba memadamkan jaringan Ugo Oka untuk Selangor. Memang diletakkan oleh jurulatih pasukan Kedah. Tan Cheng Ho menyerahkan tugas sepakan penalti yang pertama untuk pasukan Kedah kepada Shane Smells, pemain yang pernah beraksi dalam Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, mewakili pasukan New Zealand, untuk cuba memadamkan jaringan Ugo Oka untuk Selangor. Tindakan yang kurang tepat diambil oleh seorang pemain berpengalaman, pemain paling tua dalam final pada malam ini, Shane Smells. Ada cara yang tersendiri, keyakinan yang tersendiri, ternyata tidak menjadi Nizaruddin. Ya, beliau cuba menipu ataupun membuatkan Khairul Azhan jatuh supaya beliau dapat membuat chipping, tetapi dengan bijak Khairul Azhan dapat membaca pergerakan daripada Shane Smith sebentar tadi. Antonin Panenka dalam final Euro 1976 pernah melakukannya. Hashim Mustafa pernah melakukannya. Shane Smells tidak berjaya. Patrick Ronaldinho placing dengan penuh yakin mirip jaringan gol pertama Selangor yang dilakukan oleh Ugo Oka. Mengambil sepakan penalti kedua Selangor, berjaya di situ Ronaldinho. Ya, cukup mudah dan besar. Tugas sepakan penalti kedua untuk Kedah diberikan kepada seorang lagi pemain import, Bang Sim Huan dari Korea Selatan. Tadu rembatan leret tidak dapat sama sekali diselamatkan di sebelah kanan Khairul Azhan. 2-1 sekarang ini. Gol pertama pasukan Kedah dalam sepakan penalti. Bang Sim Huan berjaya melakukannya. Ya, cukup tinggi tekanan apabila seseorang pemain itu mengambil sepakan penalti, dan sebentar tadi Bang menunjukkan yang beliau adalah pemain yang cukup tenang ataupun mempunyai mental yang cukup kuat menyudahkan sepakan penalti sebentar tadi. Harapan musim lalu tewas 2-0, penentuan penalti pada malam ini final 2016. Selangor mencari gol ketiga, mengambil tendangan ketiga. Azmi Muslim. Oh, dapat diselamatkan.
bijak di situ. Penjaga gol muda pasukan Kedah. Irfan Akmal, Cik Kasim menidakkan. Azmi Muslim di situ. Muslim dan peluang kesempatan yang baik, yang cukup penting juga dipikul oleh pemain muda pasukan Kedah yang masuk pada separuh masa kedua tadi. Itu Farhan Roslan berdepan dengan Khairul Azhar. Cantik, yakin sekali untuk mengikat kedudukan kembali 2-2. Farhan berjaya memenuhi harapan seketika penyokong-penyokong pasukan Kedah. Rakan-rakan sepasukan dengan sepakan penalti yang lebaran perhitungan ini. Shootout ini diteruskan dengan Mauro Olivi, juga seorang pemain gantian. Sepakan penalti keempat untuk pasukan Selangor. Cantik di sebelah kiri pintu gol, juga dikawal oleh Irfan Akmal. Kencang, Mauro Olivi seorang pemain berpengalaman. Kembali semula pasukan Selangor di depan sekarang ini dengan 3-2. Malam yang penting untuk semua pemain pegawai kedua pasukan. Namun saya rasa sebagai pemain kesayangan bola sepak Kedah ketika ini, Liridon Krasniki Nizam. Ya, satu tanggungjawab yang berat untuk beliau kerana beliau seharusnya kena menjadikan gol di sepakan penalti ini kerana pasukan Selangor telah berjaya menjadikan gol. Oh, dapat ditepis. Tampanan yang cuba dilakukan oleh Khairul Azhar, namun kekencangan sepakan penalti yang diambil oleh Liridon tetap juga menghasilkan gol untuk pasukan Kedah, mengikat kembali kedudukan 3-3 sekarang ini. Apa yang dikatakan oleh Liridon selepas itu kepada Khairul Azhar, akhirnya Liridon tampan seketika tetapi menghasilkan gol, setidak-tidaknya melunaskan tugasnya. Binut untuk Selangor. Sekali lagi di sebelah kiri pintu gol yang dikawal oleh penjaga gawang pasukan Kedah. Agak mantap dan single-minded sekali. Tiga sepakan penalti yang diambil oleh pasukan Selangor kecuali Azmi Muslim. Tanggung jawab seorang kapten Badrul Bakhtia untuk kembali mengikat kedudukan kepada 4-4. Sepakan terakhir. Cantik. Keyakinan yang jelas ketara. Itu dia. Tidak boleh menafikan pengalaman yang digunakan oleh Badrul Bakhtia untuk mengikat kedudukan 4-4 selepas 5 pengambil sepakan penalti yang pertama untuk kedua-dua pasukan. Ya, cukup sempurna sepakan penalti daripada Badrul Bakhtia. Final Piala Malaysia. Pahang menidakkan laluan pasukan JDT ketika itu. Hafiz Kamal tidak kali ini melambung tinggi. Piala Malaysia 2016 semakin menghampiri untuk pasukan Kedah. Belum lagi sebenarnya kegembiraan yang agak awal cuba diraihkan oleh. Ini adalah peluang yang terbaik untuk pasukan Kedah memenangi Piala Malaysia untuk tahun ini. Muhammad Amirul Hisham Awang Kecil, bekas pemain Harimau Muda, baru berusia 21 tahun. Holding midfielder, pemain yang berbakat besar. Sepakannya kencang tetapi nasib ataupun tuah akan turut memainkan peranan utamanya. Kita sekarang ini memasuki sepakan penalti sudden death. Selangor menerusi Andik Vermansyah. Cantik sekali lagi di sebelah kiri Irfan Akmal untuk pasukan Selangor menerusi Andik, mendahului kembali dengan 5-4.
bersanding dengan Amirul, bukan untuk memastikan kejuaraan tetapi untuk menyelamatkan maruah, untuk meneruskan cabaran pasukan Kedah melalui sepakan ini. Halim Sari, keyakinan yang tersendiri. Di sebelah kanan Khairul Azam Mat Khalid. 5 sama sekarang ini di Zarudin. Ya, masih lagi kedua pasukan berupaya menolak ataupun menepis tekanan ataupun meletakkan mental mereka dalam keadaan yang betul, kerana bagi saya sepakan penalti ini cukup. Ada death kali ini seorang centre back Rizal Fahmi Abdul Rashid. Oh, terkena palang. Oh, malam sekali untuk Rizal Fahmi. Beraksi mantap di barisan pertahanan, tetapi sepakan penaltinya selaku pengambil sepakan penalti yang ke-8, yang ketiga dalam sudden death. Walaupun tidak diselamatkan, bukan diselamatkan oleh Iqbal Akmal, tetapi palang menjadi penghalang. Ya, seperti saya katakan tadi, nasib seharusnya menyebelahi pihak yang akan ditentukan ataupun ditarikkan untuk menang, dan ini adalah peluang yang kedua untuk pasukan Kedah memastikan Piala Malaysia dapat dibawa pulang ke utara. Tepat sekali ini Zarudin Yusof. Sepakan penaltinya terkena palang. Musim yang cemerlang, pemain yang baru saja turut menyertai pasukan kebangsaan. Rizal Ghazali untuk Kedah juara Piala Malaysia 2016. Barulah tulennya keraihan untuk pemain-pemain pasukan Kedah. Piala Malaysia balik ke Kedah. Kejuaraan yang kelima mereka. Malang untuk Selangor. Debaran sepakan penalti dalam final perlawanan akhir sememangnya sudah tentu mengecewakan satu pihak dan menggembirakan satu pihak yang lain. Kejuaraan yang tetap bermakna menerusi sepakan penalti untuk pasukan Kedah. Ya, tahniah untuk pasukan Kedah. Malam ni nasib memang nampak menyebelahi pasukan Kedah, tetapi malang untuk pasukan Selangor kerana mereka terlepas peluang untuk mendakap 2 kali Piala Malaysia. Jadi sekali lagi saya mengucapkan tahniah untuk pasukan Kedah kerana berjaya menidakkan walaupun dalam masa tambahan dan juga sepakan penalti menidakkan untuk Selangor mendakap untuk kali yang kedua. Thiago Augusto